أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Kul lilladzina kafaru, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, atas nama kami, iaitu atas nama Allah SWT. Katakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir terhadapmu, yang ingkar terhadap kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Ta'ala, dan terhadap kitab yang kau bawa. Orang kafir yang mengingkari akan kerasulan, kenabian dan juga risalah besar, iaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai pemberitahu kepada mereka tentang ada apa yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Khabarkan, beritahu pada mereka, iaitulah satu ghalabun, kamu pasti akan dikalahkan. Sampai pada mereka, mana kamu pasti akan dikalahkan dengan keperkasaan dan murka Allah Ta'ala bila itu di hari pembalasan. Wa tuhsyarun, dan akan digiring di hadapan Allah. Mana dihasyar, dikumpulkan. Di mana tuhsyarun, yang kita ingat pagi-pagi lagi lah. Wa ilaihin nusyur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tuhsyarun. Maknanya akan dikumpulkan besok di akhirat. Sampaikan supaya mereka ni mengerti dan menyedari siapa diri mereka. Kemudian kamu akan dihisab di hadapannya atas semua yang terjadi padamu di dalam kehidupan dunia. Apa saja amalan, kerja buat, kelakuan, semua telah dicatat dengan rapi oleh para malaikat yang bertugas untuk itu, dan dibentangkan satu persatu, dihisab, diadili, dan kemudian diberikan balasan yang seadil-adilnya. Setelah itu kamu akan digiring ila jahannam, mana kamu akan dikumpulkan, dibawa menuju kepada neraka jahannam. Iaitulah neraka kejauhan dan kekecewaan. Kekecewaan sebagai orang-orang terusir yang terbuang. Tempat tu untuk saya cerita, dia punya azab sangat dahsyat. Tidak dinamakan neraka kalau tidak azab, ya, paling dahsyat, paling teruk. Kemudian keadaan pula mereka di sana, ya, terbuang, maknanya terhina betul lah, tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang beriman akhirnya dia akan keluar. Ada orang kafir tak ada, tempat tinggal tetap mereka adalah di situ. Ada benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyampaikan sebagai inzar, amaran kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar dengan Allah Ta'ala dan kenabian serta hari ba'as. Allah. Wa bi'sal mihad, dan itulah tempat yang seburuk-buruk, sekeji-keji, sejahat-jahat. Apa dia? An-nar, jahannam, di mana kamu akan tinggal di dalamnya disebabkan kesombongan. Sebab apa mereka terhumban ke neraka? Sebab tidak ada tempat dalam syurga untuk dia, ya,
tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat yang syurga kami sediakan bagi mereka untuk siapa? Yang tidak menghendaki kesombongan. Bermakna bila sombong tempat lain, ya, syurga ialah tempat orang yang bukan tempat orang yang mensombong membesarkan diri dan tidak mau melakukan kefasadan. Pada dalam hati dia tidak ada, ya, menjadikan lilladzina la yuriduna, ya, arada yuridu, maknanya tidak ada menghendaki sedikit pun dalam hati mereka. Jadi apa? Uluwan, ketinggian, kebesaran, kesombongan, keberlagakan tak ada. Wala fasadah, dan dia tak bubur dalam kalbi dia perasaan nak melakukan maksiat, fasad tak. Itu tempat dia al-jannah, syurga. Jadi mafhum muhalafah sebaliknya, yang sombong di tempat dia, iaitulah neraka, dipanggil sejahat-jahat tempat, seburuk-buruk tempat, dan kamu akan tinggal di dalamnya disebabkan kesombonganmu terhadap para nabi tu. Jadi kalau ulama-ulama ada orang sombong lawan tu, tu sikit tu Rasulullah SAW lagi hebat, dia Nabi Rasul, dia telah uji pula, ya, dengan sedemikian dinistakan, disombongkan Allah terhadap para nabi dan Rasul alaihi wasallam, dan sikapmu yang selalu kufur dan sesat setelah munculnya ayat-ayat keimanan dan tanda-tanda hidayah terang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka engkar, kemudian mereka buat tindakan yang tidak seharusnya, difitnah, dikaca, diganggu, dan diberikan maknanya tentangan paling hebat, perang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab itu dikatakan orang yang paling kuat menerima ujian adalah para nabi dan rasul. Mereka lagi kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca Quran, dia ada tasliyah. Apa dia tasliyah? Penyejuk lara, pelipur lara, hati kita akan tenang. Ya, kita kena uji, tengok Rasul-Rasul lagi hebat dia lagi dahsyat. Kalau setara Nabi Rasul mendapat ketinggian di sisi Allah Ta'ala, terpaksa mengharung ujian, maka takkan kita pula nak dapat ketinggian tak ada ujian. Itu mana benda tak diterima maknanya. Qala Allah Ta'ala qad kana lakum ayah, sesungguhnya telah ada bagimu, ini wahai orang-orang yang sesat dalam lembah nestapa, iaitu dalam lembah nestapa Al-Hirman. Al-Hirman itu mana tinggal pertolongan. Ayatun, mana tanda jelas yang menunjukkan ke arah hidayat yang hakiki, dibawa oleh utusan Allah Ta'ala. Kita hari ini jumpa para pewaris dan ulama-ulama besar-besar, ulama pun yang dia bukan ulama, dia jumpa lagi Rasul tu lagi besar, Nabi tu depan mata dia tolak mentahu, dahsyat. Itu kata dahsyat sangat mereka. Dan sungguhnya telah ada bagimu wahai orang-orang yang sesat di dalam dua lembah nista. Pertama, tanda jelas menunjukkan ke arah hidayat dan hakiki. Pada pertemuan fi'atain, mana dua golongan ketika mereka telah bertemu, iltaqata. Salah satunya adalah fi'atun tuqatilu fi sabilillah, segolongan yang berperang, berjihad pada jalan Allah Ta'ala untuk meninggikan kalimah Allah Ta'ala dan menunjukkan tauhidnya, tauhid Allah Ta'ala. Wa ukhra kafirah, dan segolongan lagi adalah mereka itu kafir yang menentang Rasul alaihi wassalam, yang memerangi para ahli tauhid dengan kesombongan dan pembangkangannya, ke pembangkangan yang palsu, yang tidak diterima akal. Ya, sebab mereka tak boleh berdepan
dengan hujah Al-Quran dia terbakar, dia tak habis, hangus. Maknanya apa? Lebur. Hujjatun damirah, yang memecahkan kepala orang yang nak berdepan dengan hujah Al-Quran. Sebab dia kalamullah, tak ada siapa boleh lawan. Wahai orang-orang kafir, pembangkang, ya, yang membangkang kebenaran Allah dan Rasul, meski kalian memiliki jumlah yang berkali-kali lipat, mana berganda-ganda dibandingkan kaum muslimin yang bertauhid. Mesti orang-orang kafir itu memiliki jumlah dan perbekalan perang yang banyak. Ya, sejarah Islam gitulah, perangan semua dia. Sebab dia takkan banyak orang kafir ni, orang paling penakut berperang sebenarnya, takut mati. Ya, tu sebab kalau dia takkan perang, kalau agak-agak dia tak boleh makan. Kemudian perang pula, dia base dia letak tempat orang negeri lain, dia tak nak buat perang dalam negeri dia, mana dia berani kan. Dia rasa tentera dia, kelengkapan dia berganda baru dia berani. Kalau sama-sama kuat tu tak berani. Sebab dia perang pula nak balik. Sebab yang dia lawan ni orang yang berperang ni nak mati. Mana sama. Orang datang perang nak mati, meluru dia datang. Dia tak ada takut apa. So di Palestin hebat-hebat dia orang ni. Dia Gaza, masya-Allah. Ada dia kata ada penduduk-penduduk sana yang menuntut ilmu di luar kan, macam berbagai bidang. Kita ingat balik doktor pun macam-macam. Tapi apa, dia rindu nak balik. Dia balik dan dia pun nak temu, nak mencari syahid berjalan Tuhan. Dahsyat dia kan. Mereka telah dididik dengan fahaman yang betul, semangat ruhul jihad. Kau tengok terus nama budak-budak kecil yang kita ni malu. Ya, bapak-bapak kami yang balik tu bukan mati, dia tengah berlazat di sana. Dahsyat dia. Ya, dia sedang menikmati nikmat yang besar di syurga. Jasad sekali nampak mati, lepas tu hakikat mereka dah sampai ke sana ke dah. Allah. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Itulah mereka akan melihat para ahli tauhid tadi mislaihim ra'yal ain, dua kali jumrah mereka dengan mata kepala mereka secara nyata, sehingga mereka pun ketakutan dalam pasukan muslimin disebabkan datangnya dokongan dan pertolongan Allah Ta'ala. Banyak berlaku ahli Badar, antara pusing kan. Orang kafir dia nampak tentera Islam cukup ramai, dan orang Islam pula nampak dia tak ramai, berpuluh-puluh orang itu je. Itu semua kerja Allah Ta'ala yang bagi menukar keadaan semangat orang beriman dan menjatuhkan semangat orang kafir. Banyak berlaku kisah-kisah yang terlalu mudah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Tuhan nak menghasilkan golongan istimewa syahid, syuhada. Kalau Tuhan nak bantai mereka sekali, sekejap dan 1 second dia bantai, dan tahunya balanya macam ribut taupan sesah habis semua kan. Dia gegaunya muka bumi tenggelam ke semua, habis bumbung rumah pun tak nampak. Bukan payah sangat, kelip mata je, fa'alu lima yurid, dia boleh buat. Tapi kenapa dia tak buat? Itu hikmah dia. Ya, sebenarnya dia nak memberikan hadiah yang pangkat syuhada tinggi tu, syahid di sisi Allah Ta'ala. Wallahu yu'ayyidu bin nasrih, dan Allah Ta'ala tu maha meliputi segala yang terjadi di dalam kerajaan. Yu'ayyidu bin nasrih makna menguatkan dengan bantuannya yang maha perkasa. Kejutan besar dalam peperangan Badar Kubra kan? Angkanya tak stabil, umat Islam sama sikit, persiapannya jauh jarak, tapi kemenangan diberikan kepada Islam. Ya, kam min fi'atin qalilatan ghalabat fi'atan katsiratan biizni. Banyak golongan sedikit boleh mengalahkan golongan yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin, dengan sikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mengalahkan peperangan yang ramai. Bila kalahkan biiznillah, bila datang bantuan, Tuhan tolong, kejap dan kelip mata.
Jadi dia tak buat begitu sebab tak ada hikmat-hikmat nak melahirkan banyak para syuhada yang akan diberikan nikmat besar di sana. Itu hadiah. Syuhada ni syahid ada satu hadiah yang tidak terhingga. Ya. Ba yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab, direct terus. Dia telah memberikan bantuan dia may yasha, siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang ikhlas. Tu syarat dia lah. Bantuan tu akan datang bila dia jujur, ikhlas, yang membawa redha Tuhan. Sebab dari redha Tuhan dapat macam-macam. Kama la yuhibbul al-amal mushtarak, kazalik la yuhibbul al-qalb mushtarak. Macam mana Tuhan tak suka amal tu disekutukan, itu juga hati tak suka disekutu. Mana jangan dia tidak mengikhlaskan hati dia. Dia ikhlas dia, Tuhan kasih, dapat redha Tuhan, macam-macam dia dapat. Man wajadallahu wajada kulla syai' wa man faqadallahu faqadah kulla syai'. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-gala. Siapa tak dapat Tuhan, dia tak dapat segala-gala. Dan dapat apa? Dia dapat keredaan Allah Ta'ala, maka dia akan dapat segala-gala. Tuhan akan berikan nusrah, bantuan yang berbagai bentuk, dan sejarah telah membuktikan. Inna fi zalika, sesungguhnya pada demikian itu, dalam dukungan, pertolongan serta hal-hal sebaliknya yang dalam dialami oleh orang kafir macam-macam, semua la ibrah, ya, adalah sesungguhnya pengajaran. Terdapat pengajaran dan peringatan bagi siapa? Liulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Ya, maka orang beriman dia nampak jelas benda ni. Betapa besarnya Tuhan mentajali kebesaran dan keagungannya dalam memberikan tamparan hebat kepada musuh yang pada zahirnya angkanya ramai, kekuatan fizikal dia maknanya luar biasa. Bila datang ya amrullah, bantuan Tuhan, habis semua, selesai. Bagi orang-orang yang mempunyai mata hati, yang melihat menggunakan pandangan untuk mengambil pelajaran, ya, mengambil nazar, nazrul i'tibar, pandangan yang membawa kepada kesedaran, membawa kepada pengiktibaran daripada berbagai hal yang tersembunyi di balik segala sesuatu, tanpa mempedulikan gemerlap dunia yang hina dalam bentuk kesenangan dan kelazatan. Bagi mereka ni tak ada heran ke dunia ni, ya, dia dah berlazat dengan Tuhan punya dunia dan segala makhluk. Sebab tu mereka boleh menggadaikan segala, sebab dapat kemanisan. Rahsia di situ apa? Kemanisan dengan Tuhan. Orang yang jiwa dia tak ada kemanisan dengan Tuhan, dia tak boleh buat benda ni. Bila dia manis dengan dunia, macam mana nak tinggal? Dia tahu perang ni balik, tidak kan? Tidak bagi orang-orang yang yang mana tenggelam dalam lautan kealpaan dan kecongkakan. Adapun orang yang tenggelam dalam kecongkakan, mana ketakabburan dia, membesarkan, dan alfa, lalai, lain, itu lain cara. Sebab tu kelalaian adalah perkara yang sangat besar kemudaratan ni. Dalam istilah sufi, lalai ni apa? Sangat penting, ya, diambil perhatian, ya, mana jangan dibiarkan. Kalau lalai, ya habis, dia akan terjumus ke lembah kebinasaan. Kemudian qala ta'ala zuyyina lillazina zuyyina, dijadikan indah, mana diperhiaskan, ditazin, bagus atau keseronokan. Zuyyina linnas, bagi manusia pada pandangan zahir, mana tertipu oleh kegemerlapan dunia secara zahir ni. Zuyyina ditazinkan apa? Bagi manusia tu hubbus syahawat, kasih yang mengikut akan syahwat, yang menjadi penghalang besar untuk sampai ke Tuhan. Bahkan bukan sampai berjalan, tak boleh, ikut syahwat dia tak boleh jalan. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwat, bagaimana kau nak berjalan ke Tuhan, engkau ditambat dengan syahwat. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari jalan mentashbihkan syahwat tu dengan tali penambat. Dia tambat, orang nak kena tambat simpul mati lah. Ya, mana nak bergerak,
Jam. Sebab tu nak berjalan ke Tuhan, dia sila kena buka segala tuntutan syahwat ni, baru dia dapat berjalan. Tidak, tak boleh berjalan itu. Jadi ini jelas daripada ayat. Hub duduk di mana kan? Ma qarra fil batn. Benda yang duduk dalam hati tu. Kasih duduk sini. Dikasih pada apa? Syahwat, nafsu. Bagaimana kasih Tuhan hilang? Ya. Kalau masuk hubbullah, hubbul syahwat akan hilang. Pum. Jadi dua benda yang tak boleh berhimpun. Ya, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, mana keinginan nafsu, hal-hal yang disukai dan terbatas hanya pada disebutkan berikut. Ya. Sebab tu ringkas dia, kalau kita tengok contoh yang dekat bagi kita blok dia, hasil dia pun dan banyak kehasilan apa? As-siam atau as-saum, puasa. Kita blok makanan yang halal, boleh makan tapi kita blok, jangan makan, tahan. Kesan kita ada perubahan tak? Ada. Ya, dia boleh baca Quran sebulan, tidak pun sekali khatam. Bulan puasa boleh bangun malam, macam ringan ibadat. Bulan tak puasa pula dia punya makan pagi, tengah hari, petang, malam. Kadang Quran tak pegang mana. Bukan baca, pegang tidak kadang. Surat khabar boleh pegang. Itu rahsia kalau kita tengok. Ya, bila kita taklilkan, kurangkan unsur jasmaniah, unsur rohaniah dia naik. Kalau kita layan unsur jasad luar ni, unsur rohani dia akan turun. Itu je kaedah. Jadi sini cara dia apa ni? Dia tazinkan mana satu pendedahan besar daripada Ta'ala, perangkap ya, yang memerangkap dan menghijab qalbi seseorang untuk pergi ke Tuhan. Iaitu hubbus syahwat. Ya, terlampau kasih, seronok, cinta. Cinta tu kena beri ke Allah Ta'ala. Dia beri ke nafsu syahwat, dia ambil. Ya, jahannam hidup intan. Kecintaan kepada apa-apa yang diingini mana selain Allah Ta'ala, hal-hal yang disukai, kelakuan tu macam-macam lah, yang terbatas hanya pada apa disebutkan berikut. Apa yang pertama? Minan nisa. Itu yang pertama, syahwat dengan nisa, perempuan ni cukup kuat. Ya, ini kata dibendung, menjadikan berbagai masalah dalam dunia. Ya, ni nak bawa pula celaka besar. Ratu cantik dah, la ilaha illallah. Abang nak kerja kan. Orang sana kau tak selesaikan dengan berlaku kezaliman, pembunuhan dahsyat. Kau nak joget anda dan terhati. Mana laknat Tuhan nak dibawa. Berat. Yang baru ni pun tak ingat. Dia bertanda ramai-ramai. Ya, ikut kami Tuhan mata satu. Kan dajjal ni jangan. Teruk anda ni. Dia boleh memimpin tak betul kepala macam tu. Dia takut kepada orang kafir. Ya, tu semua nak makan laknat Allah Ta'ala. Wa'alaikumsalam. Tak tahu nak fikir kepala otak tadi. Sebab apa jadi gitu? Dia tak berani bertegas. Hubbus syahwat ni kunci ni. Dia kasih kepada kendak nafsu nak kuat, nafsu apa? Nak jadi orang besar, nafsu nak memimpin, nafsu nak hebat, keseronokan nak layankan nafsu, habis terputus jalan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, bahaya ni. Tambah akidah lah ni. Hubbus syahwat mana kecintaan kepada apa yang diingin. Yang pertama sekali apa? Minan nisa. Sebab tu hadis kata laulan nisa la'ubidallah haqqa ibadati. Kalau kaum perempuan ni tak ada atas dunia, kaum lelaki dapat ibadat 100%. Maknanya Rasulullah bagi kita kena beringat laki-laki dengan perempuan. Banyak orang yang jadi rosak dengan sebab perempuan. Bahkan ulama pernah dia yang terbalik, raja kerajaan pun boleh terlingkup. Ya, banyak sejarah kalau nak baca. Kerajaan yang terlingkup dengan sebab perempuan, ulama terbalik dengan sebab perempuan. Balaam dengan siapa kan? Dia guna fitnah Nabi Musa dengan siapa? Tak perempuan. Ya, dia suruh perempuan tu melacur, dia dah beranak, dia melaung kata Nabi Musa buat. Padahal tu fitnah. Semua dia guna perempuan. Kita hari ni pun kalau buat apa pun perempuan je. Ya, lantai lori perempuan pegang, tak ada pasal. Tak ada orang lelaki. Ya, tai lori perempuan pegang. Punya teruk. Nak katakan tepat Quran sebut ni, syahwat nisa. Tak kena tempat pun dia letak betina juga. Dengan pakaian ni macam-macam ni. Yang ni minan nisa, mana wanita. Tapi wanita, perempuan kalau dijaga muslimat, jaga betul-betul kualiti dia tinggi. Mar'atus salihah khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang salihah tu standard dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Tinggi tu Tuhan angkat. Tuhan angkat kedudukan perempuan, Rasul angkat.
Jadi maknanya orang perempuan muslimat duduk dalam dua persimpangan. Dia betul-betul jaga tinggi martabat dia. Kalau dia tak jaga, terlingkup habis kan. Batal letak yang utama ni, ya, dihiaskan mereka daripada syahwat apa, minan nisa, itu dia, wanita-wanita yang menjadi kesukaan bagi para, ya, penyuka wanita, kerana wanita adalah pasangan dalam persetubuhan yang menjadi kenikmatan paling besar di antara berbagai kenikmatan jiwa, ya. Maknanya itu satu daripada benda yang besar, nikmat itu kan. Tapi ada lebih besar nikmat dia dengan Tuhan, lebih besar. Sebab tu ulama sufi pun mengambil perbandingan digunakan apa, jima kan. Terbukanya makrifat dengan Tuhan lebih lazat daripada 1000 kali jima. Dia misalnya jima sekali tak ikan nak lazat, kita ganda 1000 kali. Yang dengan Tuhan dia lebih lazat daripada itu. Ya, kenikmatan terbuka makrifat dengan Tuhan lebih lazat daripada 1000 kali jima. Itu maksudnya. Kemudian apa lagi yang kedua, wal banin, anak-anak, ya, untuk pamer. Banyak orang berbangga dengan anak dia gini, anak dia gini. Dia sesat pun kadang-kadang dengan anak juga. Ikutkan kepala anak, akhirnya dia sesat dia. Dan dengan anak kadang-kadang dia jadi baik, ya, anak-anak yang salihah akhirnya keluarga dia jadi baik pun gitu. Jadi mana dua jalan begitu. Dengan anak dia akan dapat saham besar di akhirat. Ya, waladin salihin yad'ulahu, anak yang salih yang mendoakan dia. Tapi kalau tak perlu jaga, anak pula merangkap dia maknanya. Tu. Berbangga-bangga, ya, dengan kekayaan anak, pencapaian anak, ya. Ada seorang tu orang segegah ni. Saya anak-anak semua sudah berjaya dah. Cerita anak dia lah jaya. Orang tanya, anak kau dah kenal Tuhan? Tu saya tak tahulah. Dia tanya, anak kau dah kenal Tuhan? Itu saya tak ambil tahulah. Oh, berat kerja. Kata Tuhan kau tak kenal, anak kau tak harap lebih teruk daripada bangkai. Bangkai binatang boleh baik kalau kau tak kenal Tuhan. Ya, orang yang tak ingat Tuhan tu dia kata bangkai. Itu dalam hadis tadi kan. Man, ya, akhraja, barang siapa yang mengeluarkan, man akhraja nafasahu, dia keluarkan apa dia tu naik, bi ghairi zikrillah, dengan tak ada ingatan kepada Tuhan, kosong. Ya, bahwa maitun tu bangkai ni. Ya, kalau dia kenal Tuhan cuma lupa dia tak tu, kalau tak kenal langsung lagi teruk kan. Tak ada arti hidup kalau tak kenal Tuhan ni. Dia nak tahu besok malaikat cabut nyawa dia, kenal, boleh tahu tinggi rendah langit dan mengalahkan seteru. Ya, anak-anak tadi wah hebat, standing dan masyarakat, anak-anak dia naik nama. Jadi mana semua hak nafsu dah. Jadi perempuan, anak-anak, wal qanatir, dan harta yang banyak. Banyak ke anak saya macam ni anak-anak gitu. Padahal benda tu dia tahu, bercanggah. Tapi nak macam mana ni anak-anak gitu. Kita nak kata apa? Bagus no cakap sesat. Sebab tu Allah Ta'ala tunjuk dalam perang Badar mana besar konteks kita dengan Allah Ta'ala dengan konteks perhubungan darah. Perang Badar merupakan apa? Peperangan yang sangat mencabar. Perang saudara tu. Bapa sebelah sini, anak sebelah ni. Pak saudara sebelah sini, anak buah sebelah sini. Ya, Tuhan uji habis tu. Sebab Allah telah berikan pertolongan hebat. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Telah berikan kemenangan besar pada Badar. Sebab dia telah menguji dengan ujian yang paling besar. Maksudnya apa? Hubungan mana dengan Allah lebih tinggi daripada segala-galanya. Ya. Bagaimana kita tengok Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Seruan dia ditolak oleh anak dia. Tuhan turunkan bala hujan, naik timbul. Dia kata bukit tinggi ni, naik atas bukit tenggelam, gunung ada dia. Dia sampai kat gunung habis, ombak pun sampai sebat dia tenggelam. Ya, apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Innahu laisa min ahli. Itu bukan ahli aku lagi tu. Innahu amalun ghairu salih. Dia mengerjakan tindakan yang tidak betul, maknanya. Apa dia? Kufur dengan Tuhan. Walaupun anak. Tapi Nabi Nuh kata itu bukan ahli aku lagi. Bagaimana ahli sebenarnya konteks ialah dengan Allah Ta'ala. So, persaudaraan Islam lebih kuat daripada persaudaraan darah tadi. Ya, persaudaraan kita sama Islam dia kuat.
sebab kita diikat dengan kalimah, kalimah syahadah. Adapun persaudaraan, mana ikatan dengan benih itu tak kuat. Tengok dalam perang Badar, perang kan. Lepas tu dalam kitab kecil yang kita baca, dan kitab apa, Muniatul Musalli tadi, dia buat istitrat di tengah-tengah, sampingan dia macam iklan kadang-kadang apa dalam satu masalah besar. Syekh Daud dua ayat apa, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu abna'ahum aw aba'ahum aw ashiratahum. Terang, kamu tidak akan dapat lihat, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan di akhirat mencurahkan kasih sayang kepada orang yang menentang agama Allah, walaupun yang menentang tu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, kaum kerabat mereka. Ini terang jelas. Maknanya kita wajib menjaga hubungan Islam lebih daripada yang lain. Itu maksudnya. Sebab sini dia goncangan yang berlaku apa? Wal banin, anak-anak. Dengan sebab anak-anak kadang keluarga jadi terbalik. Kadang sebab anak-anak juga keluarga itu selamat kan, keluarga dia teruk, tapi anak seorang tu dapat kesedaran, dia usir, dia buat kerja buat keluarga, dan keluarga dia prepare, akhirnya alhamdulillah satu keluarga terjadi keluarga yang salihah pun ada juga. Itu semua maknanya dua benda boleh jadi, dan anak merupakan aset besar kita balik esok dia simpan. Sebab tu anak nak jadi saleh, dia wajib mendoakan ibu bapa dia. Kawan-kawan lepas semayang tu minta selamat dunia akhirat kan. Wal kanatir, dan harta yang banyak. Ni semua dipanggil apa? Masuk dalam golongan hubbus syahwat, ya. Wal kanatirin, dan melimpah-limpah, minaz zahab wal fiddah, daripada jenis emas dan perak, kerana keduanya merupakan jalan untuk mendapat berbagai-bagai kesukaan yang secara naluriah selalu membuat hati manusia condong kepadanya. Wal khail, ya, wal al-khail musawwamah, dan juga mana kuda peliharaan. Kalau sekarang kenderaan canggih-canggih kan, mereka yang memilih, ya, untuk dikenderai dengan sombong dia. Yang silap ke belakang tu sombong, ya. Kalau dikenderai diguna jalan Allah tu lain cerita. Wal an'am wal hars, dan juga mana an'am, binatang-binatang ternak berupa unta, sapi, mana lembu, domba, kambing, untuk dibawa dimakan atau dijadikan alat pertanian. Wal hars, dan sawah ladang yang luas sebagai sumber makanan dan penghidupan. Jadi semua itu zalika mata'ul hayatid dunia, itulah maksudnya hal-hal yang disebutkan mata', mana kesenangan, mata benda hidup dunia yang fana dan akan menghalangi pencapaian ke syurga yang menjadi tempat tinggal dan perjumpaan dengan Maha Pencipta yang Maha Penyayang, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan tutup, wallahu indahu husnul ma'ab, itu sebenarnya, dan Allah Ta'ala yang memberi petunjuk ke jalan kebenaran. Indahu, di sisi ini apa? Bagi siapa-siapa yang menghadap dan bergerak ke arahnya, husnul ma'ab, tempat kembali yang sebaik-baik, tempat nikmat yang paling hebat, ya, dan tempat pulang yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi termasuk dalam hubus syahwat ni banyak, ya, an-nisa wal banin, ya, wal qanatil minal zahab wal fidda wal khail musawamah wal anam wal haras, ya, itu semua dipanggil ujian yang Tuhan letakkan. Jadi maknanya nak selamat dan nak selamat, kemaskan kalbi dengan Tuhan tu, ya. Kalbi dah kemas dengan Tuhan, dalam masalah diuji pun dia takkan beranjak, insya-Allah pertolongan Tuhan tu ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.